Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, kami sediakan bagi mereka di daratan dan di lautan peralatan untuk menggerakkan mereka. Bahkan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan kepada Allah yang masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang memiliki upaya yang luar biasa untuk mendapatkan keridaan Allah dalam apa juga situasi dan keadaan, sehinggalah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Kita sambung perkongsian iman dan kehidupan karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada muka surat 65, kemuliaan manusia kerana iman. Subtopik menceritakan tentang kemuliaan manusia. Pada peringkat awal buku, dalam bab tersebut menceritakan tentang perbezaan pandangan ideologi barat dalam beberapa karyawan-karyawan mereka yang meletakkan manusia ini hanya pada level material, benda. Lalu mereka mengeluarkan teori-teori ada yang boleh digunakan dan boleh jadi dengan teori-teori tersebut menambahkan kebaikan-kebaikan buat manusia, tetapi secara jangka masa panjangnya, bahkan asas kepada teori-teori itu sendiri muncul kerana pada waktu itu mereka sedang berlawan dengan kelompok agama yang dilihat tidak meraihkan akal. Maka secara asasnya kita katakan mustahil pandangan mereka itu diterima secara bulat-bulat berbanding daripada pandangan daripada sarjana Islam dan sudah tentu pedoman daripada Al-Quran. Pada muka surat 65, manusia mulia kerana iman, disebutkan oleh pengarang, manusia yang telah memperolehi kemuliaan dan kedudukan penting akan bertambah kemuliaan dan perasaan harga diri disebabkan iman. Kemuliaan sebagai manusia
bertambah dengan kemuliaan keimanan. Kerana seseorang termasuk dalam kalangan umat beriman, dia mendapat tambahan kemuliaan sebagai orang yang terpilih dan ditakdirkan untuk kebaikan umat manusia berkat keimanannya, usaha dan perjuangannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang golongan yang paling baik diiktiraf oleh Allah adalah mereka yang beriman. Bahkan keimanan mereka disebutkan oleh Allah, kamu, iaitu orang-orang beriman, adalah umat yang paling baik, yang dilahirkan untuk kebaikan. Kamu menyuruh manusia berbuat baik dan melarang manusia melakukan perbuatan yang salah, dan kalian beriman kepada Allah. Kita tidak menafikan akan kebaikan-kebaikan manusia secara sifat manusiawi. Orang bukan Islam ramai yang baik, kita tidak nafikan kebaikan-kebaikan mereka, dan kita mesti memahami dengan baik kebaikan mereka telah pun diberikan ganjarannya oleh Allah Ta'ala di dunia. Kata para ulama, orang bukan Islam yang berbuat baik, mereka beroleh pahala di dunia. Kita nampak kebaikan-kebaikan tersebut dan sukar untuk kita katakan benda tersebut jahat oleh kerana semata-mata mereka tidak beriman. Tak boleh. Maka kita mengiktiraf perbuatan mereka, bersedekah, tolong orang, bercakap baik-baik, semua itu adalah perbuatan yang memang baik. Tetapi tidak memenuhi kriteria syarat kebaikan yang dikehendaki oleh Allah, kerana kehidupan kita bukan setakat di dunia sahaja. Kita mahu kebaikan tersebut mesti menyampaikan kepada keredaan Allah, iaitu kebaikan yang paling tinggi, iaitu kebaikan di akhirat. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah hak milik Allah, dan begitu juga kemuliaan itu hak milik bagi Rasulnya, dan kemuliaan itu juga kepunyaan orang-orang beriman. Apabila disebutkan tentang kemuliaan itu hak milik orang beriman, bukan lesen untuk orang Islam menghina orang bukan Islam. Itu paling penting. Sebagaimana kita merasakan kita orang yang paling baik, dia bukan lesen untuk kita memburuk-burukkan dan menghina sesiapa sahaja. Beza orang yang dimuliakan dengan orang yang meminta untuk dimuliakan. Beza. Orang yang dimuliakan, biasanya kita akan kenali orang ini dengan kebaikan yang banyak-banyak. Tetapi orang yang sering kali meminta untuk dimuliakan, yakinlah mereka akan menyakiti orang ramai dengan macam-macam perkara. Kerana apa? Mengharapkan kemuliaan yang lebih daripada apa yang sepatutnya. Perasaan harga diri tumbuh dan bertambah kuat dalam jiwa orang beriman. Kerana apa? Mereka mengetahui dan meyakini adanya perlindungan, pertolongan dan bantuan Allah kepada mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Allah itu sebagai pelindung, penaung bagi orang-orang beriman. Mereka dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang kafir itu dipimpin oleh syaitan. Mereka dikeluarkan daripada cahaya kepada kegelapan. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah menjadi hak kami, hak Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Apabila kita refresh kepada peristiwa Badar, peristiwa Badar di antara peristiwa penting yang menjadi titik tolak kejayaan orang beriman mengalahkan musuh dengan pertolongan daripada Allah, dengan bantuan para malaikat, yang menyebabkan orang musyrikin mula memandang tinggi sedikit sebelum daripada ini, apabila mereka begitu menghinakan orang Islam, dan mereka menganggap orang Islam ini boleh sahaja mereka hinakan sehina-hinanya. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi titik untuk orang Islam itu
kembali bersemangat untuk mereka meneruskan kehidupan. Pokoknya apabila kita meyakini dan meletakkan perlindungan kita kepada Allah Ta'ala, maka yakinlah Allah pasti akan melindungi kita. Disebutkan lagi, kerana mempunyai harga diri, tidaklah menghairankan apabila Bilal, seorang hamba yang berkulit hitam, tidak merasa takut kepada pembesar-pembesar Quraisy seumpama Abu Jahal, Umayyah ibnu Khalaf dan lain-lain, ketika mana dipaksa untuk meninggalkan keimanannya. Begitu juga seorang Arab seumpama Rabi'ah bin Amir. Rabi'ah bin Amir ini disebutkan orang yang tak pandai baca pun, tetapi apabila iman meresap ke dalam jiwanya, maka dia tidak merasa gentar untuk berhadapan dengan Rostam, pemimpin besar tentera Parsi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian disebutkan dialognya, siapakah kamu, ketika mana Rostam bertanya kepadanya. Jawab Rubai, kami ini kaum yang dikirim oleh Allah supaya kami berjuang membebaskan manusia daripada kepada menyembah Allah semata-mata, dan daripada kesempitan dunia kepada bumi yang luas, dan daripada kezaliman kepada keadilan Islam. Ini ucapan yang mustahil boleh disebutkan kalaulah kita merasa kita ni orang Islam yang memerlukan kepada bantuan orang bukan Islam, dan kita ini tidak memiliki jati diri. Maka para sahabat ini menjadi contoh yang sangat baik, pedoman kepada kita. Kemuliaan kita itu adalah dengan Islam, maka muliakanlah diri kita dengan menghargai akan ajaran Islam tersebut. Poin yang ke-19, iman menanamkan pandangan hidup bahawa manusia ini mempunyai kemuliaan di sisi Allah, di sisi para malaikat, dan menjadi pemimpin bagi alam. Maka timbullah rasa harga diri dalam hati orang beriman dan adanya hubungan dengan alam semesta. Sekaligus lenyaplah perasaan rendah diri dan kekosongan jiwa dalam hidup. Alangkah jauh bezanya dibandingkan dengan orang yang mengaku diri semata-mata alangkah jauh bezanya dibandingkan dengan orang yang mengaku dirinya maju sebelum lahirnya. Terjemahan ni ada problem sikit. Baik, kita tinggalkan sebab pada saya ada miskom kat sini, tidak difahami terjemahan. Apa yang dia nak sebutkan secara mudahnya, orang beriman apabila merasa mulia dengan iman berbeza dengan orang yang tidak beriman yang merasakan mereka mulia. Orang beriman apabila menghubungkan diri dengan alam, yang mereka fahami adalah mereka perlu menghargai alam. Berbeza dengan orang bukan Islam apabila mereka menyebutkan mereka adalah pejuang-pejuang alam. Kita dapati mereka lah golongan utama yang membinasakan alam dengan macam-macam slogan. Poin yang ke-20, orang beriman itu merasa bahawa seluruh alam ini berkhidmat kepadanya. Para malaikat sentiasa mengawalnya. Tuhan selalu bersama dengan dia, dan termasuk golongan orang yang diberi kurniaan oleh Allah, iaitu Nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang syahid. Hidupnya tidak berhenti kerana kematiannya, dan keadaannya tidak berhenti setakat dikubur, kerana dia diciptakan melalui dunia yang fana untuk menuju ke negeri akhirat yang abadi. Satu perkara apabila menyebutkan tentang bermaknanya hidup kita kerana iman, akan ada golongan yang tidak memiliki tujuan untuk hidup. Kita akan biasa dengar bagi mereka yang terkesan dengan mentalnya terkesan dengan masalah-masalah yang pelbagai, antara ucapan yang akan keluar daripada mulut mereka, hidup ini sudah tidak bererti bagiku, tak guna lagi untuk aku hidup. Sebab itu kadang-kadang selain daripada kita berusaha keras mencari duit untuk meneruskan kehidupan, kadang-kadang kena ada satu lagi usaha yang kita kena buat, iaitu mencari makna kehidupan.
Pernah tak kita tanya-tanya apa makna hidup? Apa erti hidup? Boleh jadi kita tak pernah tertanya-tanya kerana kita katalah dah tahu dah tujuan kehidupan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Pokoknya kalaulah ada orang tanya kepada kita persoalan-persoalan yang sedikit kritikal, mampu tak kita untuk jelaskan apa tujuan kita hidup? Kan? Apa tujuan kita makan? Apa tujuan kita minum? Apa tujuan kita bekerja? Sampai satu masa orang yang dia dah melalui perkara yang sama setiap hari, akhirnya boleh jadi sampai satu masa dia akan tanya. Saya ada berbincang dengan kawan-kawan tentang satu realiti yang semakin menghambat kehidupan masyarakat di Lembah Kelang, iaitu penduduk Lembah Kelang dah mula rasa tension dengan jalan jam yang semakin hari semakin teruk. Kita memang tension dah, tetapi ada kajian yang menyebutkan tentang tahap tension itu semakin hari semakin naik, semakin tinggi. Hari ni jam teruk kan, hari ni orang raya macam apa kan. Hari ni macam baru nak pergi kerja, keluar rumah pukul 6.30 tadi lah, ni macam nak keluar rumah pukul 6.30 pagi, dia punya jam tu kan. Ada 6.30 petang hari Sabtu lah tu kan. Kerana rotate ini sampai satu masa kita akan rasa macam, kenapa aku boleh hidup kan, walaupun dah buat benda tu 20 tahun dah, tapi akhirnya sampai satu masa kita akan rasa kenapa apa tujuan aku menghabiskan masa aku atas jalan raya semata-mata untuk pergi kerja, balik kerja. Kalau kita buat kiraan penduduk Lembah Kelang, masa kita habis kat mana? Satu, tidur. Yang kedua, dalam kereta ataupun atas kenderaan, yang menyebabkan punca kehidupan kita itu sangat-sangat tertekan. Kerana apa? Sebahagian besar daripada kehidupan kita dihabiskan atas jalan raya. Sebab itu boleh jadi manusia apabila dia merasakan hidupnya sudah tidak ada erti lagi, maka dia akan kata dah tak ada makna. Sebab itu kita kena tanya balik, apakah makna bagi kehidupan kita? Apakah yang menyebabkan kita nak teruskan kehidupan sampai sekarang dan untuk seterusnya? Bagi orang Islam kita dah ada jawapan fix, tetapi kita kena ingat, tidak bagi orang Islam generasi-generasi yang terkemudian, terutamanya anak muda yang hidup dengan media sosial. Mereka akan ada keraguan-keraguan yang membimbangkan sebenarnya. Kita mungkin lihat anak-anak muda ini, mereka solat, tapi pernah tak kita fikir ataupun tertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka fikirkan? Contohlah kita kata, anak saya elok je sembahyang ustaz, takkanlah dia nak ikut etis. Boleh jadi, ni bukan tuduhan, tetapi boleh jadi sebahagian daripada orang-orang muda yang mereka sembahyang, mereka jaga solat, mereka jaga puasa, kerana apa? Mereka tak nak confront dengan orang-orang tua, mereka tak nak gaduh. Na'udzubillah min zalik, sebenarnya mereka sudah cenderung kepada etis dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi benda-benda sebegini kita khawatir kepada generasi baru yang mereka sebenarnya sedang mencari apakah makna bagi kehidupan mereka pada hari ini. Sebenarnya kalau bagi orang Islam, kita akan boleh sebutkan tujuan kita dihidupkan kerana apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita meyakini tujuan kita dihidupkan adalah kerana Allah Ta'ala. Tapi kita kena ingat, peratusan kes mental health di negara kita semakin hari semakin tinggi. Dan kalau kita pecahkan peratusan kes tersebut kepada orang Melayu Islam, kesnya pun tidak sikit. Bermaksud orang Islam yang bunuh diri semakin hari semakin bertambah. Kita bukan cerita orang bukan Islam yang bunuh diri ni, kita cerita orang Islam yang bunuh diri pun sudah semakin meningkat. Dan orang-orang yang belum lagi bunuh diri tetapi dah bermimpi, dah terdetik, dah niat nak bunuh diri, nak terjun bangunan, dah keluar tangan ni, semakin hari semakin bertambah. Sama ada daripada kalangan orang muda yang kita kata bawah 40, dan mungkin orang-orang yang dah berumur yang mereka mula rasa tekanan hidup tu semakin hari semakin dahsyat, semakin ketat. Harga barang naik sampai 60%, tak boleh brain, tak pernah berlaku kan? Jadi kita akan mula rasa struggle. Dan hari itu bulan 12 banjir. Sekarang ni musim kemarau pula, barangan-barangan akan mula
Ada catuan beras kita beli daripada mana? Import. Lebih 50% kita import. Daging 75% import. Kambing 89% import. Apa je yang kita keluarkan? Apa je yang kita keluarkan? Jadi menyebabkan sudah tentu kita dah kudrat dah semakin berkurangan, tiba-tiba kena struggle nak cari kerja, sudah tentu akan ada satu tekanan yang sangat kuat dalam kehidupan kita, kerana demand di Lembah Kelang ini tinggi. Harga yang perlu kita bayar untuk hidup di Lembah Kelang ini sangat-sangat tinggi. Ada seorang tokoh Yahudi, nama dia Viktor Frankl, yang dia hidup era Hitler. Bermaksud dia sempat ditangkap oleh Jerman dan dikatakan dia memang tinggal menunggu masa untuk mati sajalah, sama ada diseksa dan sebagainya. Dan dia hidup, dia terselamat. Memang kalau tuan-tuan Google, dia adalah survivor, orang yang terselamat daripada Jerman. Dia menulis buku dan dia menceritakan apakah perkara yang menyebabkan dia nak teruskan kehidupan. Kerana kita kena faham, kita orang Islam, kita ada sebab untuk teruskan kehidupan. Kerana apa? Kita nak kehidupan yang kekal abadi. Tapi orang-orang yang ada problem dengan keimanannya, apakah yang menyebabkan mereka kuat untuk meneruskan kehidupan, dan apakah yang menyebabkan orang bukan Islam, mereka masih lagi nak hidup, nak teruskan hidup. Maka disebutkan ada beberapa poin. Ini bukan beliau yang cerita, tapi Viktor Frankl ini antara orang Yahudi yang bila ditanya bagaimana ataupun apakah sebab yang membolehkan dia ini nak teruskan kehidupan. Ialah waktu bayangkan kita kena tahanan, kita kena serang, dan waktu tu orang Yahudi semua kena bunuh, tapi dia tak terkesan dengan orang-orang lain yang mati lagi baiklah, tak apalah, bunuh diri je lah, terjun je lah bangunan. Ataupun pada waktu tu dia katakan siapa yang tak tahan akan lompat dan kena tercocok-cocok tu lah, yang tajam-tajam tu, ataupun mereka pegang satu dawai yang ada elektrik dan mereka akan mati kerana renjatan elektrik. Tapi Viktor Frankl ni tak buat begitu. Maka dia ceritakan yang menyebabkan dia rasa nak teruskan kehidupan adalah kerana apa? Kerana makna dalam hidup itu. Apa maksud makna hidup bagi kita? Setiap daripada kita memahami makna itu dengan makna yang berbeza-beza sebenarnya. Maka dia kata cukup bagi dia hidup itu bermakna apabila dia boleh bertahan dengan ujian-ujian yang berat, dengan kesengsaraan yang mendatang, dan dengan macam mehnah tribulasi. Itulah kehidupan yang cukup bermakna bagi dia. Dia boleh terselamat daripada peristiwa-peristiwa sebegitu, bagi dia itulah yang memaknakan kehidupannya. Kita kata benda ni bukan ada dalam Quran ke? Ada. Benda ni Quran cerita. Maksud sabar atau apa dia? Ada Quran cerita. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Kalau kita faham ayat ni, kita akan rasa bahawa Allah suruh kita membayangkan kehidupan dunia ni susah. Begitu juga satu ayat, laukana aradun qariban, kan? Ayat ni kan ayat masyhur, kan? Wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihi musyaqqah. Allah bagi tahu kepada kita orang-orang yang bawa agama ni, jalan agama ni susah. Kalau mudah dan pendek, kapet merah, ramai dah orang ikut kita, tapi jalan agama ni susah. Maka orang Yahudi ni kita kata dia ni orang Islam ke? Tak, dia memang Yahudi, cuma orang Yahudi yang memahami agama. Mungkin dia percaya adanya kehidupan akhirat, adanya syurga, adanya neraka, maka menyebabkan dia boleh teruskan kehidupan. Sama lah macam orang Islam. Tetapi bagi orang lain yang memang tak ada faham agama pun, dan Viktor Frankl ni dia ada buat satu kisah seorang nenek tua yang memang hidup sebatang kara, tak ada apa-apa, tak ada keluarga, memang orang tua yang sakit, dan dia boleh meneruskan kehidupannya. Maka dia ceritakan kenapa nenek ni boleh teruskan kehidupan, sama macam mana yang difaham, iaitu makna kehidupan bagi seorang nenek tua ini adalah dia bertahan daripada sakit dia untuk dia mati dalam keadaan dia melawan sakit dia. Kuat. Maka itulah makna kehidupan bagi dia. Dia puas hati.
Maka bagi kita orang Islam sudah tentu kita memiliki asas yang lebih kuat. Tetapi ada beberapa sebab kenapa manusia-manusia yang cenderung untuk tidak percaya kepada agama ini boleh meneruskan kehidupan. Antaranya adalah kerana fikrah survival. Kita kena teruskan kehidupan. Kerana apa? Kita kena terus hidup. Faham tak? Itu je lah. Kenapa kena hidup? Memang kita kena teruskan kehidupan. Biasanya golongan yang meletakkan mereka kena teruskan hidup kerana survival kehidupan, golongan ini golongan yang selfish. Memang pentingkan diri sendiri. Sifat simpati dan empati mereka memang rendah. Dan orang-orang macam ni memang boleh kita kata orang yang akan mengutamakan apa yang aku perlukan berbanding daripada apa yang orang lain perlukan. Maka sebab itu kita akan dapati orang-orang macam ni biasanya orang-orang yang tamak, orang yang kedekut, orang yang sombong dan orang-orang yang memiliki ego. Tapi mereka berjaya. Kan ada orang kaya yang sombong kan? Ni survival. Yang penting aku berjaya, yang penting ini empayar aku, orang lain tak nak, sudah. Biasanya ini golongan yang memang mereka tak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka memiliki satu tekad untuk meneruskan kehidupan. Kerana apa? Mereka percaya, mereka kena kuat dan mereka kena lawan. Kalau nak teruskan kehidupan, kita kena kuat, kita kena menang. Maka caranya perang, caranya apa? Bunuh orang, caranya apa? Rompak, caranya macam-macam cara lah yang memang melanggar lah daripada peraturan-peraturan hukum Tuhan. Maka golongan macam ni yang menyebabkan bumi ini tidak seimbang, kerana mereka mungkin tak ramai tetapi mereka memiliki satu tujuan hidup yang sangat-sangat tinggi. Dan sebenarnya ada Yahudi yang beragama dan ada Yahudi yang memang tak beragama, dan Yahudi yang tak beragama inilah yang menguasai ekonomi dan mereka memiliki kefahaman survival ini yang menyebabkan dunia ini jadi tak molek. Yang kedua, kenapa manusia boleh meneruskan kehidupan? Kerana apa? Pleasure. Hidup ini untuk enjoy. Hidup ini untuk kita bersenang lenan. Dan memang Quran sebut dah, awamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dunia ni apa dia? Untuk bersenang-senang. Dan ramai orang yang hari ni mereka masih lagi meneruskan kehidupan kerana apa? Enjoy. Cuma maksud enjoy itu sahaja yang berbeza. Bagaimana orang beriman enjoy, bagaimana orang yang tidak beriman enjoy. Sebab itu tak pelik ada orang yang kita tak tahu dia buat apa dalam hidup dia. Tak tahu dia buat apa, tapi dia terus hidup. Time tak ada duit, dia cari duit. Dah ada duit, dia lepak. Ada orang macam ni, ramai sangat-sangat. Kita pernah sembang dengan orang yang menjadi homeless. Saya tak pasti jawatan dia apa, tapi orang kerja bank. Mungkin diuji, akhirnya bankrupt dan dia homeless. Boleh tak dia nak bangkit balik? Dia kata boleh, tapi kerana tak bangkit, malas. Dia lebih selesa, dia tidur di jalanan. Kemudian bila dia tak ada duit, dia cari duit, dapat duit sikit, boleh tampung berapa hari, seminggu, maka dia pun lepak. Nak makan, dia makan. Tak nak makan, dia bagi. Kerana apa? Itu yang dia sudah dah buang dah, enjoy dalam kehidupan dunia itu. Tapi masih lagi ramai yang orang struggle untuk mendapatkan kehidupan yang kita nak. Terutamanya orang-orang muda lah kan. Nak tak dapat income 5 angka, join seminar, kita pun masuk kan. Jadi ini orang-orang yang kita kata mereka memahami tuntutan keseronokan kehidupan, itulah yang menyebabkan mereka nak teruskan hidup. Soalnya enjoy ke? Kita sebenarnya bila tanya balik, untuk apa kita kaya, untuk apa kita memiliki harta yang banyak, untuk apa kita bermewah-mewah, dikhawatiri keseronokan nak mendapatkan semua itu bukan kerana kehendak kita sendiri, tapi kehendak orang lain. Tengok orang tu kaya, tak boleh kena kaya macam dia. Tengok orang ni sekian, akhirnya kita sedang mengejar kekayaan bukan dengan kehendak kita, tetapi kita nak buktikan kepada orang lain bahawa kalau dia boleh buat, aku pun boleh buat. Tak silap saya, ada 22 kajian yang dibuat membuktikan mereka yang mengejar kehidupan dunia, seumpama nak buktikan kejayaan kepada orang itu, nak buktikan kepada orang ni aku pun boleh buat dan sebagainya, berpotensi untuk menjadi orang yang sakit mental daripada orang yang tidak ada perasaan-perasaan demikian.
Kita bukan nak pukul rata, nak bagi tahu semua orang kaya, semua orang yang nak compete ini orang yang sakit mental. Tidak, bukan. Tetapi kita bagi tahu chance untuk mereka ini sakit mental itu tinggi. Kerana apa? Kita sedang mengejar sesuatu yang bukan kehendak kita pun. Tengoklah nanti aku buktikan, tengok suatu hari nanti. Tengok suatu hari nanti kan stres tu. Berbanding memang kita nak kaya kerana apa? Tujuan-tujuan yang lain. Bila nak buktikan kepada orang ni, kita akan sangat-sangat stres. Lagilah bila tak berjaya, lagi stres. Sebab tu kadang-kadang kita kena sit down, kena fikir masak-masak, kena fikir elok-elok. Terutama hari ni zaman semua nak viral. Ataupun hari ni kita kata semua orang boleh jadi content creator, semua orang boleh jadi YouTuber, semua orang boleh jadi TikToker. Kerana apa? Semua benda jadi content. Buat prank, konten. Minta maaf, konten. Buat salah, konten. Minta maaf, semua tu jadi konten. Akhirnya menyebabkan apa yang kita nak kejar dalam kehidupan kita, yang penting like banyak, yang penting share ramai, yang penting daripada situ kita akan generate income. Maka dalam kepala kita tak kisah buat apa pun, yang penting kita sedang compete untuk mendapatkan viewers yang tak masuk akal. Tak tahu siapa yang suruh. Saya pernah ditanya, anak murid saya, dia ada seorang ni yang dia umur dia dah lewat sikit lah. Sebab dia sama belajar di luar negara, betulan berlaku perang pula, jadi dia patah balik, dia terpaksa downgrade dia punya sijil. Kerana apa? Yalah, kita fahamlah transfer kredit dan sebagainya menyebabkan tak lepas lah nak ambil label yang sama. Jadi dia pernah tanya, dia kata, macam mana kita nak hilangkan perasaan apabila tengok kawan-kawan yang sebaya. Contohlah dia kata umur saya dah 26, tapi kawan-kawan yang sebaya dengan saya dah kerja, dah ada kereta, dan ada yang dah nak beli rumah. Umur 25 beli rumah, kita kata sekarang ni mantap lah. Kalau orang kerja kerajaan tak heran lah. Tapi selain daripada tu kan, jadi macam mana? Rasa tertekan tak? Rasalah. Saya jawab mudah aja. Siapa yang suruh umur 25 kena ada kereta, kena ada kerja, kena ada rumah? Siapa yang cakap umur 25 mesti ada rumah, mesti ada kereta? Tak ada siapa-siapa suruh pun. Tak ada siapa-siapa suruh. Dah nak tertekan kenapa? Relax lah. Kadang-kadang kita akan rasa ya, kita ada satu niat, kita ada satu usaha yang kita nak kejar. Tetapi kalaulah dengan sebab buat benda tu menyebabkan kita tension ni, kita kata perlu. Tidak semua tekanan perasaan itu merosakkan kita. Tak, tekanan perasaan ini baik dan tekanan perasaan itu ada yang buruk. Kita semua tak boleh menafikan bahawa tekanan perasaan itu penting untuk kita. Tak boleh tak tertekan langsung. Orang yang tak tertekan langsung ni bukan orang kot, semua okey je kan. Tak boleh. Kita perlukan tekanan untuk kita push diri kita. Tetapi apabila tekanan itu berlebihan, ini yang merosakkan kita. Salahkah kita buat sesuatu untuk buktikan kepada orang lain? Tak salah. Tetapi sentiasa kehidupan kita dibuat untuk buktikan kepada orang lain bahawa kita sedang berjaya. Ini yang salah. Dan ramai orang macam ni. Ramai orang yang macam ni menyebabkan akhirnya hidup bergantung dengan ubat. Kerana apa? Stres. Dan tak normal bila depres. Akhirnya bergantung hidup dengan ubat. Kerana apa? Kerana tadi. Walhal sebenarnya kita boleh buat kita punya game sendiri untuk kita kontrol. Maka tak ada siapa-siapa pun suruh umur 25 kena ada kereta, kena ada rumah, kena ada kerja, kecuali kita sedang compete kehidupan kita dengan orang lain secara tidak sihat dan secara tidak fitrah, menyebabkan kita akan tertekan. Jadi sebab itu akhirnya dia akan pergi kepada kehidupan itu menjadi kosong, tak tahu dah nak buat apa. Maka akhirnya biarkan kehidupan itu rosak. Dia jadi dua kemungkinan. Orang yang cenderung untuk berhibur dalam kehidupan dia, seumpama pengasas kepada ajaran hedonism, iaitu Friedrich Nietzsche. Ada yang menyebutkan kehidupan dia akhir dia gila. Kerana apa? Berhibur. Kita perlukan hiburan tetapi apabila kita memaksa untuk kita sentiasa berhibur, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan jadi gila. Yang kedua, kita akan bunuh diri. Dua ni. Maka sebab tu kita akan dapati artis-artis kaya raya
bunuh diri. Kenapa? Inilah sebab mereka dah tak mampu nak lawan antara kehendak diri mereka dan kehendak orang lain. Akhirnya bila tak dapat nak achieve, bila tak dapat nak deliver apakah kehendak-kehendak orang ramai, ialah semua orang komen tu tak betul, tu tak betul, tu tak betul. Akhirnya kita pun tak tahu dah apa yang nak dicapai. Akhirnya tak tahan, bunuh diri. Ataupun kita boleh jadi orang gila jadi-jadian. Kita menggilakan diri kita kerana apa? Kerana kita menganggap kehidupan kita ini sentiasa perlukan kepada hiburan. Minta maaf kalau berfalsafah kerana mungkin bahasa saya tak berapa cantik. Jadi kalau tak berapa faham, saya minta maaf. Tapi saya yakin tuan-tuan boleh dapat tangkap beza di antara kehidupan yang bermakna, yang dikendaki oleh Allah dan Rasul, dengan kehidupan manusia yang mencari makna secara paksaan dan secara jadi-jadian, mencipta tujuan-tujuan yang menyebabkan mereka meneruskan kehidupan, yang akhirnya kita akan dapati golongan yang meletakkan kehidupan itu untuk survival, untuk pleasure, untuk enjoy dan beberapa sebab-sebab yang lain yang lagi. Semua itu akan ada ending dia. Dan ending itu macam saya sebut tadi, boleh jadi ending dia mati, bunuh diri, boleh jadi ending dia gila, dan boleh jadi ending dia tidak ketahuan. Kecuali kalaulah orang itu benar-benar nak cari kebenaran, boleh jadi daripada kehidupan dia yang tak apa-apa tadi tu, akhirnya dia akan masuk Islam. Akan ada orang-orang yang Allah Ta'ala buka jalan, akhirnya mereka menemui jalan. Sebab itu mungkin ada yang bertanya tentang kenapa kehidupan kita ini perlukan kepada kesengsaraan. Kenapa kita diuji dengan kesengsaraan? Kenapa kita diuji sekian-sekian? Kenapa kita kena scam? Saya baru kena scam minggu lepas kan. Aduh, sakit kepala kan. Kita nak mudahkan kehidupan kita, tapi orang scam kita. Kita kata, dah lah raya kan, betul kena scam pula tu. Kita terduduklah juga. Tapi tak apalah, hidup kena diteruskan. Maka kita ada tujuan yang kuat yang kita kata, tak apalah. Lagilah orang yang diuji dengan kesengsaraan yang lebih teruk, maka mungkin kita akan tertanya-tanya, why me? Kenapa aku? Ya Allah, kenapa aku yang diuji sedemikian? Kenapa tak orang lain? Maka daripada satu aspek yang lain, manusia yang meletakkan pegangan hidup dia kerana Tuhan, akhirnya dia akan sedar bahawa kesengsaraan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, supaya manusia sedar, manusia insaf, jangan bergantung hidup dengan manusia. Kita percaya kat orang gila-gila, akhirnya orang tipu kita. Kita letakkan pergantungan hidup kepada orang, akhirnya orang tu tinggalkan kita. Kita gila-gila buat betul ini, akhirnya manusia mengecewakan kita. Semua ini berlaku dalam kehidupan kita kerana apa? Allah nak suruh kita sedar, jangan letakkan pergantungan hidup dengan manusia, letakkanlah pergantungan hidup dengan aku Tuhan, nescaya kau tidak akan pernah kecewa. Tapi nak sampai kepada situ, nak dapat faham sebagaimana sebegitu, sudah tentu ujian setiap orang tidak sama. Sebab itu ada ketikanya kita berkongsi pengalaman hidup kita dengan orang lain, dengan tujuan untuk melegakan permasalahan kita. Dalam masa yang sama boleh jadi ada orang-orang yang berkelayakan untuk menjadi penasihat kepada permasalahan yang kita lalui. Ada orang dia suka cerita masalah dia. Bagi orang yang menjadi kaunselor, dia akan faham kerja dia bukan setakat nak dengar masalah orang, tapi kerja dia mencari ruang macam mana nak adjust cara orang tu fikir, supaya dia sedar cerita masalah mungkin tak selesai, tetapi cerita masalah supaya mencari penyelesaian kepada masalah itu. Mungkin itu yang akan menyebabkan kita boleh teruskan kehidupan. Macam orang ceritalah isu harga ayam kan. Harga ayam bising kat media sosial, lepas tu senyap je kan, tak buat apa-apa kan. Itu contohlah. Jadi kalau kita rasa kita tidak bersetuju dengan isu harga ayam dan sebagainya, maka kena do something. Itu maksud dia. Itu contohlah yang orang-orang yang dalam bidang kaunseling ini, mereka kerjanya adalah untuk menyedarkan manusia hidup ini memang penuh dengan masalah. Tapi kalau kita setakat cerita masalah,
dan tidak ada satu pun move untuk kita mencari penyelesaian, akhirnya masalah itu tidak akan pernah selesai. Boleh jadi akan datang masalah kedua, boleh jadi akan datang masalah ketiga, tetapi once kita mula berfikir step untuk merungkai permasalahan itu sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan buka jalan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan pedoman-pedoman yang lain. Boleh jadi masalah ini sebegini, tapi dengan sebab kita ada penyelesaian daripada jalan yang lain, akhirnya datanglah penyelesaian yang tidak disangka. Sebab itu seorang bekas general perang daripada Iraq, Syed Mahmud Khattab, dia ada menulis satu buku, tajuk dia Ar-Rasulul Qaid. Syed Mahmud Khattab ini dia terlibatlah dengan perang tahun 1948, Palestin dan sebagainya, dan dia orang askar tapi suka baca sirah dan menulis buku-buku sirah. Bagus dia. Dia tulis satu buku, tajuk dia Ar-Rasulul Qaid, cerita macam mana ketokohan seorang menjadi panglima perang. Nabi itu sebagai seorang panglima. Maka dia ceritakan tentang perang Badar. Dia kata apa dalam tulisan dia? Perang Badar ini merupakan strategi peperangan yang tidak pernah ada dalam sejarah yang panjang, sejarah peradaban dunia. Sebelum-sebelum daripada itu tak pernah orang yang buat taktik perang Badar macam mana yang Nabi buat. Logik lah, orang ni panglima perang, dia komen pasal Nabi, maka kita kata ini komen yang selayaknya kita pakai. Poin dia apa? Nabi ketika mana dalam perang Badar dengan persiapan-persiapan yang sangat-sangat minima, tetapi dengan sebab kepatuhannya kepada Allah, kesungguhan dan keyakinan meyakini ini adalah perkara yang tak boleh nak dielakkan dengan takdir Allah Ta'ala, maka mesti buat. Maka Allah Ta'ala beri ke Nabi ilham yang luar jangkaan. Faham tak? Orang beriman ketika mana dia diuji dengan masalah, dia berusaha semampu mungkin untuk menjaga solat, jaga ibadat dia, Allah Ta'ala akan campakkan kepada kita ilham untuk menyelesaikan masalah. Bukannya Nabi duduk saja, tak. Nabi fikir macam mana nak buat perang Badar ni. Akhirnya seorang jeneral perang mengakui, menceritakan bahawa orang beriman dan Nabi SAW menjadi pedoman kepada kita, menunjukkan qudwah. Sekiranya kita berusaha fikir macam mana nak laksanakan perintah Allah Ta'ala, Allah akan bagi ilham-ilham yang luar biasa, yang akhirnya dia menjadi point untuk kita build up, untuk kita naik, untuk kita menang. Dan apa juga masalah yang berlaku dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bantu. Jadi sekat itulah yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua terus termasuk dalam kalangan hamba-hambanya yang memahami makna kehidupan kita, dan sekiranya ada dalam kalangan kita yang sudah mula lost, yang sudah mula melahirkan kekusutan dalam kehidupan, apalah tujuan aku hidup ini, entah mati lagi baik, maka ucapan-ucapan sebegini jangan dibiarkan. Sebaliknya perlukan kepada dukungan, perlukan kepada bimbingan. Mudah-mudahan kita semua dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu a'lam.